Ini fokus minggu depan. Visual yang anda saksikan ini adalah visual langsung. Kita jangka akan ada sidang media oleh Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk mengumumkan calon-calon daripada Perikatan Nasional untuk pilihan raya negeri Melaka. Ia dijangka akan bermula pada bila-bila masa saja lagi. Kami akan bawakan kepada anda secara langsung sejurus selepas ia bermula. Ini susulan Pakatan Harapan dan Presidennya Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan calon-calon untuk Pakatan Harapan dan juga apa yang sedikit sebanyak kita dah tahu berkenaan dengan calon-calon Barisan Nasional pula untuk PRN Melaka. Hari penamaan calon adalah 8 November ini, hari pengundian 20 November. Saya mahu berbincang bersama dengan Dr. Muhammad Taufik Yaakob, penganalisis politik Universiti Melaya. Dr. Muhammad Taufik, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, banyak yang kita nak bincangkan. Hari ini fokusnya adalah bukan penamaan calon tapi pengumuman calon. Secara rasminya penamaan calon adalah pada 8 November depan. Itu tarikh yang telah ditetapkan oleh SPR. Tapi kita sudah pun lihat ramai ataupun banyak parti mengumumkan calon-calon mereka. Sebentar tadi baru selesai Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk calon Pakatan Harapan. Tapi saya mahu mulakan dengan keyakinan Barisan Nasional bersendirian dalam PRN Melaka. Tiada kerjasama dengan PN, tiada kerjasama dengan yang lain, bersendirian meletakkan calon di semua 28 kerusi DUN. Adakah keyakinan ini munasabah bagi Dr. Taufik? Dalam konteks pengumuman yang telah dilakukan oleh BN itu di Melaka, saya sebenarnya lihat Melaka itu sebagai kubu UMNO dan Barisan Nasional, maka tidak mengejutkan apa yang dikatakan atau diumumkan oleh BN itu sebenarnya berpijak di atas bumi yang nyata dan realiti politik semasa di Melaka. Kalau diumumkan di Kelantan atau Terengganu, saya nampak ini tak masuk akal. Tetapi apa yang diumumkan di Melaka itu bagi saya langkah yang realistik, tetapi berdasarkan pemerhatian saya, 24 muka baru yang diketengahkan, namun masih ada lagi Dana Purba yang diletakkan sebagai calon. Misalnya Datuk Rauf itu masih lagi diletakkan sebagai calon. Jadi bagaimana muka baru nak bergerak dengan satu langkah yang efektif dan efisien selepas PRN negeri Melaka ini jika UMNO Barisan Nasional membentuk kerajaan, sedangkan masih ada lagi satu tokoh ataupun satu individu yang sebenarnya dilihat menguasai perjalanan politik Melaka seperti apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Idris Harun, Datuk Rauf ini mengganggu pentadbiran negeri Melaka. Jadi persepsi-persepsi negatif ini masih lagi berlingkar dalam kalangan pemikiran pengundi-pengundi kerana omongan-omongan itu diwujudkan dan disahkan menerusi pencalonan Datuk Seri Rauf ini. Maka saya sebenarnya tak lihat pencalonan Datuk Seri Rauf ini perkara yang baik untuk UMNO dan BN, tetapi saya faham UMNO dan BN memerlukan seorang tokoh atau pemimpin yang boleh mengemudi UMNO negeri Melaka ini berdasarkan corak dan sistem serta budaya UMNO Melaka. Namun saya tidak gemar tentang pencalonan Datuk Seri Rauf. Kalau betul-betul nak bawa perubahan, pencalonan yang cukup baik, muka baru, muda, yang betul semangat, yang memberi satu kelainan daripada parti-parti politik lain, ketepikan dengan sepurba politik ini. Kerana kita kena tunjukkan bahawa secara keseluruhannya ini yang UMNO tawarkan, ya, tidak ada elemen-elemen ganggu-gugat yang diomong-omongkan oleh bekas Ketua Menteri Datuk Seri Idris Harun dalam UMNO. Maka apa yang berlaku hari ini, pengumuman oleh BN itu sebenarnya secara tidak langsung mengesahkan bahawa Datuk Seri Rauf ini sedikit sebanyak mencampuri pentadbiran dan politik negeri Melaka. Dan tadi Pakatan Harapan, Datuk Seri Anwar Ibrahim juga mengumumkan sudah sah mereka akan mengambil Datuk Seri Idris Harun sebagai salah seorang calon untuk asahan Dewan Undangan Negeri kerusi asahan. Pendapat Dr. Taufik, sejak beberapa minggu lepas kita dengar banyak perbezaan pendapat dalam PH sendiri sama ada mereka mahu ambil 4 adun yang keluar ini, dan nampaknya Idris Harun sudah pun diambil oleh PH. Adakah ini strategi yang tepat untuk PH? Yang pertama, kita lihat pencalonan nama Datuk Seri Idris Harun itu bukannya di DUN Sungai Udang, tempat beliau bertanding dan menang dan kemudian menjadi Ketua Menteri Melaka sebelum ini. Beliau pindah ke DUN Asahan, dan ini saya lihat sebagai satu tindakan melarikan diri daripada kubunya sendiri. Saya tak faham kenapa, kalau betul-betul gentleman, ya, bertanding di tempat yang sama, tunjukkan kekuatan bahawa apa yang dilakukan oleh Datuk Seri Rauf sebelum ini itu tidak benar, apa yang dilakukan oleh Idris Harun itu benar untuk memperjuangkan UMNO. Tetapi kenapa
bertanding di kawasan lain, sedangkan Datuk Seri Sulaiman Ali itu telah menyatakan bahawa sedia bertempur dengan Datuk Idris Harun di mana-mana kawasan. Jadi bagi saya sebenarnya ini merupakan satu tindakan bunuh diri yang diambil oleh Pakatan Harapan, meskipun mereka melihat mungkin Datuk Seri Idris Harun itu berpotensi untuk kembali menjadi Ketua Menteri atau menang di kursi Dua Asahan. Tetapi bagi saya langkah yang tidak baik kerana menimbulkan perpecahan dalam kalangan parti-parti Pakatan Harapan itu sendiri. Kita lihat ya, DAP kurang berminat, tidak bersetuju dengan tindakan PKR dan Amanah. Ini sebenarnya bibit-bibit perpecahan dan hubungan yang tidak baik yang telah diwujudkan dalam Pakatan Harapan. Adakah Dr. Taufik berpendapat PRN Melaka ini akan berkisar banyak tentang pemilihan parti oleh kalangan pengundi? Adakah mereka akan lihat pada parti atau calon? Mereka yang pertama akan lihat bagaimana performance ataupun gerak kerja pengalaman parti-parti yang telah berkhidmat di negeri Melaka. Kerana kita lihat Barisan Nasional telah berjaya mentadbir negeri Melaka sebelum ini. Kemudian Pakatan Harapan juga sama. Kemudian Perikatan Nasional dan kemudian kembali kepada UMNO PN. Maka track record gabungan-gabungan ini akan diketengahkan dan akan menjadi pilihan utama kepada pengundi-pengundi di negeri Melaka. Meskipun parti-parti politik itu mereka cuba untuk menggambarkan bahawa mereka berjaya dalam pentadbiran sama ada peringkat persekutuan ataupun di negeri Melaka, tetapi bagi saya sedikit sebanyak tidak mempengaruhi kerana Melaka ini terkenal dengan kubu UMNO, Barisan Nasional. Biarlah koalisi politik mana pun bercakap tentang siapa yang akan menang, tapi saya melihat bahawa Melaka ini sukar untuk PH tawan sepenuhnya kerana faktor kubu, budaya politik dan warisan pemikiran yang telah diwarisi sejak sekian lama oleh pengundi-pengundi Melayu di negeri Melaka. Okey. Ini saya mahu kongsikan sekali lagi visual langsung yang kami sedang terima dari Shah Alam. Ini adalah Perikatan Nasional. Kita lihat mereka sudah pun bersedia dan selepas Pakatan Harapan mengumumkan calon dan Perikatan Nasional juga akan mengumumkan calon untuk PRN Melaka. Tan Sri Muhyiddin juga selaku pengerusi akan berbuat demikian. Masih lagi belum bermula pengumuman beliau. Kita akan terus saja ke sana. Sebaik saja ia bermula untuk kita lihat wajah-wajah yang akan diletakkan oleh PN pula di PRN Melaka. Apa yang bagaimana Dr. Taufik membaca kenyataan oleh Presiden PAS, Datuk Seri Hadi Awang berkenaan dengan PAS akan undi calon Perikatan Nasional kalau ada tempat di mana Perikatan Nasional dan Barisan Nasional bertembung? Itu kata Datuk Seri Hadi sebentar tadi. Adakah ini bermakna secara efektifnya muafakat nasional ini juga mungkin satu gagasan atau muafakat yang tidak ada masa depan lagi selepas ini? Kerana Datuk Seri Hadi juga mengatakan bahawa mereka tidak mahu berada dalam muafakat tertutup. Adakah PRN Melaka ini menjadi permulaan bagi penghujung untuk muafakat nasional? Saya lihat MN ini sedang terkubur kerana pendirian politik PAS yang semakin tegas di bawah pimpinan Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang. Tetapi sebenarnya PAS ini dinamik kerana kita lihat dalam beberapa gabungan, misalnya 1971 bersama Barisan Nasional, kemudian Pakatan Harapan, Barisan Alternatif, kemudian Perikatan Nasional, mereka melihat kepada realiti politik semasa dan faktor kemenangan yang boleh mereka capai bersama dengan parti-parti yang mampu untuk menonjolkan kemenangan itu. Meskipun kita lihat UMNO dengan tegas menyatakan bahawa mereka mampu untuk menawan semula Melaka, tetapi bagi saya PAS perlu berpijak kepada realiti politik semasa dan bagi saya ini adalah satu kekeliruan bukan sahaja kepada ahli PAS tapi juga kepada pengundi-pengundi Melaka, bagaimana kerajaan di peringkat persekutuan itu ada kerjasama antara UMNO, PAS dan bersatu. Tetapi bila balik ke negeri Melaka, bergaduh antara satu sama lain, tak ada kerjasama, bingung dan keliru saya dibuatnya dengan percaturan politik Melayu yang ada di negeri Melaka. Namun mau tidak mau, inilah sebenarnya perjalanan dan perkembangan politik yang harus kita hadapi kerana kita telah berpecah kepada banyak parti politik dan inilah yang perlu kita akui apa yang berlaku kepada orang Melayu hari ini. Kita lihat parti-parti politik Cina terus kekal dengan bilangan yang dominan 2 dan 3 parti. Tetapi kita terlalu banyak parti politik dan akhirnya menyebabkan pengundi-pengundi semakin terkesan dan semakin bosan dengan perkembangan politik Melayu yang ada di negara kita. Mau tidak mau, inilah sebenarnya yang perlu kita hadapi dan PAS sedang bergerak ke arah pendirian yang semakin tegas walaupun dikatakan masih lagi mengekalkan MN, tetapi sebenarnya saya lihat sudah semakin terkubur MN
wujudlah satu gabungan politik baru untuk Malaysia, untuk rakyat Melayu di negara ini, supaya apa, kita memilih parti-parti yang betul dengan ada pendirian tegas dan mampu untuk membawa wadah baru politik negara. Jangan sekejap-sekejap kita ubah-ubah dan kemudian tubuh gabungan parti politik baru yang menyebabkan rakyat akhirnya semakin meluat dengan perkembangan politik Melayu di negara kita. Dan untuk memilih itu, rakyat perlu tengok isu apa yang setiap parti dan calon perjuangkan. Platform apa yang mereka perjuangkan. Sebagai contoh, Datuk Seri Mohamad Hassan berkata UMNO akan berkempen tema mereka kestabilan demi kemakmuran. Apa yang patut menjadi platform dan tema setiap gagasan dan setiap parti untuk mereka menawan hati rakyat di Melaka kali ini? Saya lihat PN tidak boleh menyerang UMNO kalau betul-betul mahu lagi kestabilan politik itu berterusan dan berlangsung, bukan sahaja peringkat negeri tetapi juga sehingga peringkat persekutuan. Kerana di peringkat persekutuan itu sungguh cantik, duduk dalam sebuah kerajaan, boleh bawa bincang. Tetapi kenapa sampai peringkat negeri yang bergaduh sehingga tidak ada jalan penyelesaian? Maka perlu ada satu strategi politik melibatkan PN itu sendiri. Jangan menyerang BN. Kalau mahu kestabilan politik Melayu itu terus kekal, gunakanlah pengalaman track record mentadbir di bawah Kerajaan Perikatan Nasional Persekutuan, bagaimana membantu rakyat, bagaimana menjaga kebajikan rakyat. Ini sebenarnya tema-tema yang perlu diangkat dalam kempen-kempen pilihan raya negeri Melaka. Dan UMNO juga tidak boleh menggunakan istilah pengkhianatan terhadap kawan-kawannya yang masih bekerjasama di peringkat persekutuan. Perlu ada parti yang harmoni, perbincangan yang harmoni dan gabungan yang baik dan damai. Inilah sebenarnya yang akan memberi kesan yang baik kepada pengundi untuk memilih parti-parti politik Melayu yang mampu untuk mengangkat masa depan mereka. Biarlah serang menyerang itu di peringkat sebelum penamaan calon, tetapi apabila masuklah tempoh berkempen, kurang-kurangkanlah mendesak ataupun menggelar antara satu sama lain, melabel antara pemimpin-pemimpin politik. Kita buang budaya politik lama, kembalikan satu budaya politik matang yang baru, dan ini sebenarnya bermula di negeri Melaka. Berbaki seminit, Dr. Taufik. Bagaimana pula dengan Pakatan Harapan? Apa patut menjadi platform dan isu utama mereka? Kerana mereka gemar menggunakan platform kembalikan mandat rakyat pada PRU 14. Tapi ada segelintir rakyat mengatakan bahawa itu sudah pun sedikit lapuk. Adakah mereka patut go with that platform lagi atau memberikan satu platform dan isu yang tema yang segar kali ini? Tidak perlu kembali kepada tema mandat itu sendiri. Kerana apa yang boleh dilakukan oleh mereka, Pakatan Harapan, iaitu bagaimana untuk menarik perhatian pengundi-pengundi dan apa alternatif-alternatif yang lebih baik yang boleh ditawarkan kepada pengundi di negeri Melaka. Inilah sebenarnya kunci dan formula yang boleh digunakan untuk berhadapan dengan pengundi-pengundi negeri Melaka. Mereka datang dengan calon-calon yang paling muda, 21 tahun di DUN Sungai Rambai. Gunakanlah kepakaran, latar belakang pendidikan untuk memujuk pengundi-pengundi. Jangan gunakan senjata negatif untuk merosakkan perdamaian politik kerana rakyat sedang bergelut dengan kehidupan yang masih lagi belum selesai di luar sana. Okey, terima kasih Dr. Muhammad Taufik Yaakob, penganalisis politik Universiti Melaya. Itu saja untuk Fokus Minggu Depan episod ini. Kita jumpa lagi selepas ini. Assalamualaikum dan salam hormat.